Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarafizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Labuan Bajo, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ACCSM ke-22 menekankan mengenai usaha mengukuhkan kerjasama dan perkongsian maklumat dalam pengurusan perkhidmatan awam ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat ke Labuan Bajo, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2023 akan menghoskan sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang menghimpunkan para pemimpin ASEAN bagi meneruskan perbincangan mengenai agenda dan keutamaan ketiga-tiga tunggak komuniti ASEAN iaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, penasihat khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dilantik dan ditetapkan dalam jawatannya sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tarikh pelantikan dan penetapan jawatan pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 19 hari bulan Syawal 1444 bersamaan 10 hari bulan Mei 2023.
Pengiktirafan Anugerah Hari Belia Kebangsaan merupakan wadah dan manifestasi dalam mendukung usaha golongan belia dalam membangun dan mengekalkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat. Taklimat pemberigaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18 berlangsung di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kategori anugerah tahun ini dibahagikan kepada 4 iaitu Anugerah Belia Cemerlang, Anugerah Belia Berkhidmat, Anugerah Pemimpin Muda Belia dan Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia. Tarikh tutup pencalonan hari Isnin 5 Jun 2023. Antara yang hadir yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan yang berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seni digital, rekaan fashion dan hiasan dalaman antara hasil seni yang diketengahkan pada pameran UBD Spectrum 2023. Pameran melibatkan 63 pelajar berbakat dari pelbagai kluster yang mengikuti industri rekaan dan kreatif di bawah Fakulti Kesenian dan Sains Social Science UBD berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Dengan tema UBD Spectrum 2023 Lumen, pameran dirasmikan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pameran bersama dengan projek tersebut merupakan hasil daripada karya individu dan koleksi pelajar untuk menunjukkan kreativiti melalui bidang yang mereka pilih. UBD Spectrum dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 9 Jun depan. Seorang warga negara asing dijatuhkan hukuman atas kesalahan PAS Immigration Mansuh. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kontingen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bagi Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team 4 2022 berjaya menamatkan misi penugasan di Mindanao, Republik Filipina. Kontingen tersebut selamat tiba pada 3 Mei lalu. Hadir pada upacara perbarisan mengalu-alukan kepulangan kontingen Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Pemerintah Angkatan bersama ABDB. Kontingen negara diketuai oleh Lieutenant Colonel Hairin bin Jaafar. Negara Brunei Darussalam sekali lagi menjadi pengerusi bagi ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ACCSM bagi tempoh 2 tahun bermula tahun ini hingga 2024. Penyerahan kepengerusian ACCSM ke-22 kepada negara Brunei Darussalam berlangsung pada bulan Ogos 2022 semasa mesyuarat ACCSM kali ke-21 di Hanoi, Vietnam. Dengan tema Strengthening ASEAN Public Sector Fit for the Future, mesyuarat persediaan ACCSM ke-22 diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Mesyuarat dikeluarkan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan Institut Perkhidmatan Awam. Mesyuarat persediaan ACCSM dipengerusikan oleh Dr. Awang Nur Farizal bin Othman, Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam selaku Pegawai Kanan ACCSM. ACCSM antara lain berperanan mengukuhkan kerjasama perkhidmatan awam di peringkat ASEAN selain sebagai platform bagi perkongsian maklumat, inovasi dan amalan terbaik berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan awam, termasuk kerjasama dalam pembangunan kapasiti bagi mendekatkan lagi jurang pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN. Antara yang diadakan beberapa program dan bengkel bagi pertukaran dan perkongsian amalan-amalan terbaik bersama negara-negara anggota ASEAN serta negara-negara ASEAN Plus 3 terdiri daripada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Mesyuarat akan disusuli dengan mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM ACCSM
yang akan berlangsung esok. Seorang individu perempuan warga negara Indonesia dihukum penjara 8 bulan dan denda RM1,000 atas kesalahan tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 3,064 hari. Karni berusia 47 tahun ditangkap pada 6 Mei lalu di sebuah kedai di Jalan MacArthur, Bandar Seri Begawan dan merupakan pekerja lari daripada majikan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengungsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD menerima peralatan sukan yang disumbangkan dari Kerajaan Jepun dengan kerjasama Pertubuhan Bola Sepak Jepun. Penyerahannya diadakan pagi tadi di rumah FABD Brakas. Sumbangan diserahkan oleh Tuanan Terutama Meida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dan diterima oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD. Dengan sumbangan seumpama itu, ia diharap akan dapat mengukuhkan lagi persahabatan dalam bidang sukan dan mewujudkan lebih banyak kerjasama. Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum petang tadi mengadakan kejohanan Liga Bola Jaring Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam 2023 di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Kejohanan akan diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu bermula hari ini hingga 13 Jun 2023. 29 pasukan daripada 29 buah sekolah menyertai pusingan play-off. Hari ini, 8 pasukan telah bertanding. Kejohanan Liga Bola Jaring Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam diadakan buat julung kalinya yang disertai oleh para pelajar perempuan dari sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 di negara ini. Kejohanan diadakan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam.